Assalamualaikum, tomo minasan. Okey, tak habis lagi cerita pasal manga, okey. Sebab video-video lepas saya ada cerita yang berkaitan dengan manga. So hari ni nak sambung lagi sebab dia banyak sebenarnya. Kalau cerita 3 hari 3 malam tak habis pasal manga ni. So hari ni topik dia adalah proses membuat manga. Okey, saya sebagai seorang pelukis komik sendiri, so saya pun alamilah apa orang kata proses-proses dalam membuat komik ataupun manga ni. Cuma dia mungkin dia punya step ataupun sistem ataupun prosedur dia mungkin berbeza lah. Okay, daripada di Malaysia atau berbanding dengan di Jepun punya. So apa yang saya dapat tahu maklumat untuk yang di Jepun punya, so diorang ni famous dengan manga. Okay, so pada musim cuti panas terutamanya akan ada ramai pelukis-pelukis komik yang persendirian ni, yang orang kata apa, baru nak up ni kan, dia orang memang akan cuba try luck untuk buat komik dan juga hantar ke publisher. Okay, so proses ni yang pertama sekali adalah korang kena ada idea. Tak ada idea memang tak boleh nak buat kan. So bila dah ada idea, korang jot down, korang tulis dan juga draft benda tu. Okay, proses draft ni dia bergantung pada pelukis tu juga. Apa yang saya dapat tahu dan daripada pengalaman saya sendirilah, ada yang dia tulis dulu storyline dia, rangka cerita macam buat cerpen ke apa semua tu kan. Ada yang jenis catat dia punya point je, lepas tu buat dia punya dialog sikit. Ada yang jenis macam tu. Ada yang jenis dilukis terus. Yang tu mungkin yang power sikit lah, dilukis terus benda tu kan. So lepas daripada tu, proses seterusnya adalah drafting ataupun Japanese dia saya sebut name. Name. Okey, name. Okey, name ni adalah thumbnail ataupun draft komik, yang mana bahasa senang dia rough sketch lah. Okey, tapi benda tu dah disusun dalam bentuk paneling, kotak-kotak yang ada kotak, dan juga adalah lukisan karakter yang di sketch tu, dan juga berserta dengan dia punya bubble dialog tu. Okey, benda tu dia akan dia buat dulu. Lepas tu kalau dia dah ada editor ke apa, memang dia akan approach editor untuk tengok dia punya paneling dengan flow story dia tu okey ke tak, macam tu lah. Okey, lepas proses tu dah siap, semua flow dah okey, dah cantik cerita dia semua, barulah dia ke manuskrip. Manuskrip ni adalah lukisan penuh. Manga yang dah siap, yang korang dah, yang korang selalu tengok dekat buku-buku yang dah di print di bookstore apa semua, itulah dipanggil manuskrip. Okay, so dekat Jepun punya style ni untuk manga, so biasanya diorang akan buat satu cerita one shot. One shot ni cerita dia daripada awal dia akan habis sampai situ je. Okay, biasanya panjang dalam 30 ataupun 60 muka surat, one shot. Okay, dia macam satu cerita, dia bukan satu siri lah. Dia cerita je habis kat situ je. Okay, daripada muka surat 1 sampai 60 tu, cerita dia habis situ. Okay, so biasanya one shot ni dia akan buat, lepas tu dia akan jumpa editor dia. Bila dia jumpa editor akan bagi komen apa semua. Kalau benda tu okey, kebiasaannya editor dia akan bawa manuskrip one shot tu masuk ke pertandingan ke, ataupun ada award-award yang terpilih yang diadakan di Jepun tu kan. Kalau menang mungkin dia orang akan dapat serialize, tapi dia punya proses tu orang kata nak dapat serialize, chance untuk serialize tu 1000 dalam 1 lah, dia bukan senang. Okey, sebab ramai penyertaan dan juga orang kata dia punya proses tu agak susah. Sebab dia tengok banyak kan, dari segi lukisan tu sendiri, teknik penceritaan, korang punya idea apa semua menarik ke tak, okey ke tak, boleh dijual ke tak, boleh dapat untung pada publisher ke tak, banyak benda dia cakap. Dia ambil kira. Dia cakap pula, dia ambil kira, okey, sorry. So, macam tu lah. So, lepas daripada tu baru sebelum. Kalau dah dapat serialize, lepas serialize tu memang teruk. Sebab korang kena buat manga, dia akan bagi spesifik page, berapa banyak, dan kena hantar, biasanya diupdate seminggu sekali. So, sebab tu, kalau korang tengok video saya yang sebelum ni, saya ada cerita pasal weekly Shonen Jump. Sebab tu nama dia weekly, sebab para mangaka ni dia perlu update dia punya manga setiap minggu.
So nak kejar tu orang kata sakit jugalah kan. Memang barai lah. So kalau tak biasa dengan work pace dia tu, confirm 3 bulan pertama tu memang barai. Mungkin dalam setengah tahun yang pertama tu pun barai lagi. Okay, sebab dia punya work pace. Okay, so itu saja untuk video yang kali ni. So kalau korang berminat untuk orang kata apa, melihat sendiri proses manggakan ni, sebab benda tu actually kalau pergi ke Jepun korang boleh jumpa je. Boleh jumpa kalau ada kawan-kawan Jepun yang minat buat manga ni, actually memang korang akan tengoklah dia punya proses macam tu. Okay, korang boleh tengok, sebab saya sendiri pun tengok depan mata saya sendiri juga kan. Sebab apa ni, approach Japanese tu kan, lepas tu kita share kita punya minat interest apa, dalam ramai-ramai tu akan jumpalah yang minat manga ni, memang akan ada. So bila ada tu memang korang boleh tengok dia akan cerita dia punya proses kan, dia buat macam mana sekian tu. So kalau nak merasai benda tu ataupun nak berjumpa, tengok sendiri proses manga ni macam mana, so boleh ke Jepun, tak ada masalah. Okay, macam mana cara dia, kita orang boleh tolong. Mula sekali boleh ke laman web kita orang www.study2japan.com. Okay, dari situ ada form boleh isi dan kita orang akan hubungi korang untuk terangkan bagaimana cara untuk korang sambung belajar di Jepun ni lah. Okay, so itu saja. Jangan lupa macam biasa like dan follow channel YouTube kita orang, sebab banyak lagi benda yang kita orang nak kongsi yang mungkin boleh menarik minat anda untuk sambung belajar ataupun pergi tinggal di Jepun ni. Okay, jumpa lagi.